kata kalau kita tengok Facebook tentang David Liu yang menolong orang banyak-banyak tu. Buat saja, orang kritik memang banyak, okey. Tapi yang jangan berhenti berbuat. Okay. Artinya sekali lagi kita nak bangun kekuatan, kalau kita buat baik, jangan berhenti hanya kerana kritikan cercaan orang lain. Terus saja buat kalau anda fikir yang itu adalah baik untuk anda. Yang itu adalah baik untuk anda, baik untuk Allah, baik untuk agama, baik untuk orang yang ditolong. Tak, jangan peduli. Sebab tu dia kata, palingkan belakangmu, palingkan punggungmu dari mereka. Okay, dari semua kritikan-kritikan yang tidak berharga itu. Itu pesanan seorang sastrawan barat. Okay. Ataupun kita kata, kalau anda nak membalas lah, kita kata nak membalas. Okay. Tapi kalau boleh tak payah balas. Tapi kalau nak balas juga. Pertama dia kata jangan balas. Jangan pernah membalas cercaan dan olok-olokkan yang melukakan hati anda. Jangan balas apa saja cacian dan cercaan yang membuatkan hati anda luka. Apa sebab tak boleh balas? Kerana kesabaran anda dalam menghadapi semua itu, okay, akan dengan sendirinya menguburkan semua kehinaan itu. Kita tak boleh rasa terhina hanya kerana orang hina. Tak. Kita tidak akan jadi hina kerana hinaan orang. Tak. Ini kekuatan yang nak dibangun. Maka sekali lagi kita bangun balik itu. Kalau anda, jangan balas. Ini nasihat pertama. Jangan balas cercaan-cercaan itu atau olokan-olokan yang melukakan hatimu. Okay, ini nak tunjuk orang beriman ni. Balik pada orang beriman. Orang yang tebal imannya, bukan nipis imannya. Bukan kurus imannya. Kita dah buat kemarin apa-apa tebalnya iman kita. Iman kita tebal nipis bergantung pada tindakan kita. Kalau imannya tebal, maka tindakannya sihat. Kalau imannya nipis, tindakannya tak sihat. Bukan saja buruk dia buruk kerana orang, pada orang, dan yang penting juga buruk pada kita. Okay? Kemudian kita katakan, apa sebab tak payah balas? Kalau anda buat tak tahu je, kesabaran anda dengan sendirinya akan menolak semua kesan negatif daripada cacian-cacian tadi. Kau nak kata apa, 4 lori pun lantak lah, aku tetap buat apa aku patut buat. Dan kita tidak berduka cita. Ini paling penting. Tapi yalah, kita tak kisah pun. Tapi dalam perutnya fikir, ingat, bayang. Itu salah. Sebab itu bukan sabar namanya. Orang yang sabar artinya dia terima apa orang tak kata. Dia terima tapi tak proses. Biarkanlah kau nak kata apa pun. Aku akan buat apa yang aku patut buat. Kerana kesabaran itu akan mengubah semua luka-luka tadi. Okay? Kemudian kita kata, apa sebab? Sebab kesabaran itu sumber kemuliaan. Kalau anda nak dianggap mulia, maka latihlah diri anda untuk terus sabar. Okay? Untuk terus sabar. Okay? Dan kita kata apa? Dengan tidak menjawab, tidak melawan, tidak membalas ataupun dengan diam, hanya dengan diam itu akan membantu anda, okey? Untuk akan menjadi sumber kekuatan pada anda, okey? Untuk mengalahkan musuh. Kalau kita tak melawan, akhirnya orang tak nak cakap dah. Aku cakap apa pun dia buat dek aja. Buang masa aja, buang tenaga aja, habis borah aja kata orang Negeri Sembilan. Aku nak empuk-empuk dia buat tak tahu je, buat dek je, tak kisah pun, tak ada apa-apa tindakan pun. Okey? Dan memaafkan adalah sumber dan tangga-tangga untuk mencapai pahala dan kemuliaan. Ini yang kita nak. Tak payah jawab, tak payah fikir, tak payah ingat. Okey? Itu tanda orang sabar. Kalau sabar tak cakap, tapi dalam perutnya bercakap, pompang-pompang, nantilah kau ada reda batas, yang-yung, mukanya bengkak-bengkak, benjol-benjol, kalau jumpa tak tegur, itu bukan sabar. Orang sabar artinya dia terima saja macam angin lalu, macam ombak di pantai, pergi balik. Okey? Maka tetapi jangan lawan.
Jangan jawab. Okey? Kerana kesabaran itu akan meredakan, menghilangkan. Okey? Kemudian dengan kesabaran, dengan tidak melawan. Kesabaranlah sumber kemuliaan. Kesabaran, oleh itu kita katakan dengan diam itu akan menjadi sumber kekuatan. Tak jawab itu sumber kesabaran. Diam itu sumber kekuatan. Siapa nak kuat dia diam. Tak payah jawab, tak payah bengkak, tak payah benjol, tak payah berong muka, tak payah buka empat segi. Okey? Tak payah muka ketat. Boleh ke tak boleh? Dah dilatih Allah, dah dikurung 3-4 bulan. Mesti jadi kuat dah ni. Okey? Diam itu menambah kekuatan. Bila kita kata menambah kekuatan, dah mampu mengalahkan musuh. Okey? Dan yang ketiga kita kata tadi, pertama tak lawan. Tak marah, tak bengkak, tak benjol. Sabar. Sabar bermakna apa? Kita diam, bukan diam tak buat apa-apa. Diam dan berusaha mengatasi masalah. Okey? Kemudian dengan diam mengukuhkan, menjadikan kita kuat. Tadi sabar, kemudian kita diam, tak payah cakap supaya dosa tak ada dekat mulut. Bibir tak ada dosa, hati tak sakit bengkak, tak ada benjol. Kemudian kita katakan, memaafkan. 3 benda ni. Pertama, jangan lawan. Kedua, jangan jawab. Diam je. Okay. Jangan lawan satu. Tunjuk kesabaran. Itu kekuatan. Yang kedua, diam. Diam itu tanda kita mengumpul kekuatan. Dan yang ketiga itu, kita jadi orang beriman yang sangat baik. Ialah iman yang tebal. Kita kata iman yang kukuh, iman yang mantap. Ialah dengan apa? Bila kita mampu memaafkan, lantaklah dia kata ada 4 guni ke, 4 karung ke, 4 bulan ke, 4 hari ke, dia kata kita tetap memaafkan dia. Okey, tetap memaafkan dia, maka kita katakan memaafkan itu adalah sumber dan tangga untuk mencapai pahala dan kemuliaan. 3 benda tadi nak, jangan jawab. Diam itu dengan usaha dan sabar dan akhirnya memaafkan. Jangan simpan, jangan dendam, jangan bengkak-bengkak. Dia tak boleh tengok dia, tak boleh duduk sebelah dia, tak boleh jumpa dia, tak boleh pergi rumah dia, tak nak pergi cakap dengan dia. Jangan. Salah, itu salah. Orang beriman itu membalas keburukan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan yang lebih baik. Dengan cara yang lebih baik, paling baik. Kita ingat balik, kita dah mengukuh iman lama dah ni. Imannya mahu tergugat ke tidak kalau dicerca. Okey? Okey? Yang kedua, kita kena ingat, kalau dia mencerca kita dan kita buat tak tahu je, kita tidak terpengaruh dengan caciannya, dengan cercaannya, orang itu akhirnya nanti akan lupa apa yang dia cakap tentang kita. Sebab kita terus buat baik, kita terus baik dengan dia, kita terus sabar, kita terus memaafkan, kita terus membina hubungan macam biasa. Maka orang yang mencerca kita itu, okey, ataupun kita kata kalau ikut kajiannya, separuh daripada orang yang mencerca kita itu lupa apa yang dia cerca tentang kita. Okey, ni sekali lagi je. Okey. Tadi separuh. 1/3 daripadanya akan kita katakan tak sedar dengan apa yang dia katakan tentang kita. Mari dia tengah sakit hati terkeluar macam-macam. Bila dia balik normal, udah hilang marahnya. Aku tak perasan lah aku cakap apa. Ya Allah. Ini kekuatan yang nak dibangun. Okey. Ketiga, ada dan selebihnya. Tadi separuh, kemudian 1/3. Selebihnya apa? Selebihnya, orang-orang yang mencaci kita itu sebenarnya apa? Tidak tahu pun, tidak mengerti pun. Mengapa mereka mencerca anda? Kenapa mereka caci anda? Kenapa mereka sakit hati dengan anda? Tak tahu. Apa sebab? Entah, aku pun tak tahu. Ini pengaruh orang lain lah ni. Ini kekuatan yang nak dibangun. Maka, sekali lagi, tadi kita kata, separuh akan lupa apa yang dia cakap. Kedua, 1/3 tak tahu kenapa apa yang dia katakan kepada kita. Dan yang ketiga, selebihnya ialah
Orang itu tak tahu mengapa dia caci kita. Kenapa dia cerca kita. Sebab itu jangan dilawan dulu. Okey, kerana faktor masa akan membantu orang yang mencaci tadi, yang menghina tadi, yang mengkritik tadi jumpa situasi ini. Pertama, dia lupa apa dia cakap, separuh daripadanya lupa. Ayat lupa. Kedua, 1/3 daripadanya tak tahu. Tak ingat apa dia cakap tentang kita. Dan yang sikit lagi tu, yang selebihnya ialah tak tahu mengapa dia mesti caci kita. Kenapa dia kritik kita? Kenapa dia hina kita? Ini psikologi yang Allah bantu untuk kita. Maka dengan sebab itu, jangan pernah mencerca mereka. Cecaan mereka masuk ke dalam hati dan jangan pula berusaha untuk membalasnya. Disebabkan separuhnya lupa, 1/3-nya tak tahu apa yang dia cakap. Selebihnya tak tahu kenapa dia caci kita, kenapa dia cerca kita, kenapa dia maki kita. Okey. Disebabkan 3 benda ini, 1 lupa, kedua tak tahu apa dia cakap, ketiga tak tahu ngapa dia caci kita. Disebabkan adanya pegenda begini, maka kita kalau boleh jangan masuk dalam kepala sikit pun apa yang orang kata tentang kita. Jangan masuk dalam pungut, tulis lagi. Wah, masuk dalam notes lagi. Okay? Screenshot lagi. Oh, jangan. Okay? Jangan. Okay? Jangan dimasuk dalam kepala dan jangan dimasukkan dalam hati. Okay? Dan jangan, paling pentingnya, jangan pula berusaha untuk membalas apa yang mereka katakan itu. Boleh nampak? Pertama, jangan dengar. Kedua, jangan fikir. Ketiga, jangan masuk dalam hati. Dan keempat, jangan balas. Ni orang beriman punya hal ni. Orang beriman. Kena ingat, orang beriman. Okay? Tidak ada apa-apa yang kurang dalam diri kita, pada diri kita, di rumah kita, sekiranya kita dicaci. Oleh itu, bangun kekuatan bahawa kita adalah hamba Allah, tak payah balas. Dia tak dapat ilmu, dia belum belajar, dia belum pandai. Kalau boleh aku nak baik dengan dia, aku nak bantu dia. Boleh agak-agak nak bangun kekuatan itu? Boleh ke tidak? Dan ingat, kita nak mati, dia nak mati. Kematian fardu kifayah. Kalau pun dia caci kita, kalau dia mati, kita kena pergi betulkan juga, uruskan juga. Dan kalau kita mati, dia kena urus juga. Okay, sebab itu jangan ada dendam. Kalau jiran kita meragam, kita jangan sakit hati dia jangan. Kalau kita sakit hati dengan apa yang dia buat, nanti kita mati, dia nak tolong juga. Pertama tadi, tidak mengurangkan. Kalau orang caci kita, tidak mengurangkan apa bekalan yang ada dalam dapur kita. Tidak mengurangkan apa yang ada dalam poket kita. Kenapa nak pening kepala pasal cacian orang? Okay, boleh atau tidak? Boleh buat ke tidak ni? Janji mesti buat. Kalau tidak, rugi je sesi petang ni. Okay? Yang kedua, kita akan bantu dia dan dia akan bantu kita. Dia mati, kita kena pergi. Kita mati, dia kena datang. Kerana dia jiran kita. Dia sahabat kita. Maka jangan berusaha untuk mencaci, mencari buruk orang. Sama kita tak tahu kita jalan dulu ke dia jalan dulu. Takut tak sempat minta maaf kalau benda salah ke betul. Cacian ini salah atau tak salah, tetap dosa. Apa kata yang kita kata tu betul? Betul pun dosa. Sebab bukan hak kita untuk kata buruk orang. Okey, dan akhir sekali kita katakan, rumah yang sentiasa tenteram. Rumah yang sentiasa tenteram, sentiasa damai adalah hanyalah rumah yang ada sepotong roti. Ada roti di dalamnya. Okay? Adalah lebih baik. Ada sepotong roti saja dalam rumahnya adalah lebih baik daripada sebuah rumah yang penuh dengan makanan. Okay? Yang penuh dengan makanan lazat tetapi tidak pernah lekang dari pergaduhan dan sumpah serapah. Boleh nampak? Rumah yang sentiasa tenteram. Okay, kalau nak rumah bahagia ke nak tak bahagia, baiti jannati kata Rasulullah. Macam mana nak bina rumah kita supaya bahagia? Biar pun yang ada rotinya sekeping je lagi. Ada sepotong je lagi roti di rumah kita. Okay, tapi rumahnya tenteram. Dibandingkan dengan rumah yang melambak makanannya,
banyak bekalan makanannya, tetapi di rumahnya juga tidak pernah lekang. Tak pernah lekang artinya sentiasa berada dalam pergaduhan dan sumpah serana. Okey, sumpah serana, sumpah serapah apa ataupun orang yang sentiasa cerita buruk orang, maki orang, ini ceritanya. Maka sekali lagi kita memilih biarlah di rumah kita ada sekeping roti saja lagi. Tetapi yang dalam rumah itu tenteram, bahagia, boleh gelak, boleh ketawa. Sebab tidak ada maki hamun, tidak ada caci-caci, tidak ada cerca mencerca dalam rumahnya. Rumahnya tenteram dan damai. Okay, dibandingkan dengan rumah yang cantik, yang besar, yang banyak makanan, tetapi di dalam rumahnya penuh dengan pergaduhan, penuh dengan persengketaan, penuh dengan caci maki, penuh dengan sumpah serana. Kerana orang yang sentiasa mencari buruk orang, orang yang sentiasa mencerca orang, lidahnya ringan saja nak maki orang, lidahnya ringan saja nak sakit hati orang. Sebab dia dah praktis hari-hari cerita orang buruk orang. Sebab itu kata-kata ya Allah, mencaci ini adalah benda yang paling Allah benci. Campaknya ke neraka. Jangan main-main. Sebab itu sekali lagi betapa pembesarnya pangkat kita, jawatan kita. Jangan pernah melihat buruk orang. Dalam banyak-banyak sebab Allah tak pernah jadikan manusia ni sebelah masam sebelah manis. Tak pernah ada limau yang sebiji sebelah masam sebelah manis, tak ada. Betul? Makanya tidak pernah Allah bagi kita ini kalau buruk-buruk semua, kalau baik-baik semua. Tak. Allah akan uji kita dengan yang baik, dengan yang tak baik. Tetapi kita boleh memilih. Nak rumah yang tenteram walaupun nak rotinya ada sekeping, dibandingkan dengan rumah yang makanannya penuh tapi sengsara. Banyak maki hamun, kasar gedegor, terik pekik, tengking menengking. Maka mari kita semak diri kita. Adakah aku benar-benar orang beriman? Kalau orang beriman bermakna dia nak beribadah, nak bawa balik ke akhirat. Dia tak nak bakulnya sampai di akhirat besok kosong. Kerana apa? Orang yang kerjanya mencaci maki apa? Cerca orang ini, esok pahala ibadahnya terus bagi ke orang. Okay, bagi ke orang yang dicerca. Dan kalau dia caci maki orang itu tanpa kesalahan, kalau yang difitnah itu, kalau yang dicaci itu tak betul, okay, siapa yang kata keburukan orang dan keburukan tu salah, tak ada pada orang yang dia kata, keburukan itu akan datang balik ke kita. Jangan main-main. Kita kata dia tu memang sombong. Padahalnya orang tu tak sombong pun. Ataupun kita kata dia tu memang kedekut dari dulu pun kita tahu. Dia tu memang keras hati. Dia tu memang busuk hati. Sebenarnya orang tu tak ada pun ciri-ciri itu. Kalau kata dia tu memang dengki. Orang tu tak dengki sikit pun. Apa Allah janji? Siapa yang katakan keburukan orang dan keburukan itu tak ada pada orang yang kamu kata, insya-Allah keburukan itu pusing balik ke kita. Pusing balik ke kita. Kalau kita kata orang bohong tapi orang tu tak bohong, bohong tu datang kita. Kita buat jadi pembohong. Kita kata orang tu rasuah kita kata. Kita kata rasuah tapi tak ada bukti, kita tak tahu. Takut datang balik ke kita. Semua keburukan yang kamu lontarkan kepada orang lain dan orang itu tidak melakukannya, tidak pun seperti yang kamu sangkakan, maka semua keburukan itu datang kembali kepada pemilik perkataan tadi. Maka sekali lagi bangun kekuatan bahawa mencerca dan mencaci maki ini adalah kerja-kerja yang paling Allah benci. Celakalah Allah oi. Okay, wailun yang celakalah ni ya Rabbi. Allah tak selalu guna, tapi bila Allah guna maknanya perbuatan itu sangat-sangatlah tak cantiknya. Okay, celakalah orang yang kerjanya maki hamun ni, kerjanya mencaci-caci ni.